Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Al-Maidah ayat 3. Yang dikasihi seluruh barisan kepimpinan Masjid Bandar Universiti, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, dan seterusnya kepada penyokong setia, penonton setia di Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube, Tazkirah Masjid Bandar Universiti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam, yang memelihara kita, yang mencipta kita, yang menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Salam, selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah kuliah Maghrib Masjid Bandar Universiti Seri Iskandar. Jadi tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan ke dalam taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insya-Allah dan seterusnya. Jadi pada malam ini tiba sekali lagi giliran saya seperti yang dijadualkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tajuk yang saya pilih untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu maza ya'ni intima'i lil Islam. Apa artinya saya menganut Islam? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan seterusnya kepada penonton-penonton secara atas talian, dalam talian yang menonton di Facebook Masjid Bandar Universiti yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kenapa sebenarnya? Kerana kita dalam kad pengenalan kita Islam, tetapi saya ingin berkongsi dan mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan, adakah sebenar-benarnya kita ini Islam sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendak kembali dalam keadaan Islam kita, akidah kita yang sebenarnya, sebenar-benar muslim, ibadah kita sebenar-benar muslim, akhlak kita, keluarga kita, segala apa kerja buat, amal soleh kita yang sebenar-benarnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berkongsi sama-sama pada malam ini. Dan pada minggu lepas saya telah berkongsi dengan tajuk yang pertama, iaitu saya mesti muslim di sudut akidahnya.
tiga perkara yang sempat kita bicarakan, yang kita bincangkan pada minggu lepas. Saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana, lagi berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Kita ulang balik. Ini rupanya bila ngajar kan, dia ulang balik pengetahuan sedia adanya hari itu. Kok lupa? Saya bukan kata tuan-tuan dan perempuan, kok saya yang lupa kan. Yang keduanya, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang maha mulia tidaklah menciptakan segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa tujuan. Mesti ada kegunaannya, matlamatnya kan, kepada kita insya-Allah dan kepada sesama komuniti. Contohnya yang kita buat, yang telah kita terangkan pada minggu lepas. Dan yang ketiga, saya mestilah beriman bahawasanya Allah SWT telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab dengan tujuan, apa tujuannya? Mengajar manusia mengenal Allah, memahami matlamat kejadian mereka dan mengetahui asal usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Tiga perkara yang telah kita bicarakan pada minggu lepas. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan sambung lagi dalam topik kita, iaitu saya mesti Muslim di sudut akidah. Yang seterusnya, yang keempat, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah, memberi sepenuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Itu tujuannya kita ni. Insan ni kita diciptakan oleh Allah SWT dan diciptakan dan dihidupkan di atas muka bumi ni untuk apa? Untuk mengenali Allah dan memberi sepenuh ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu taala, mengabdikan diri kepadanya. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini menyatakan bahawa dengan jelas, dengan tegasnya bahawa Allah menciptakan kita ni, jin dan kita ni, manusia ni, insan ni, hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu tujuannya kita diciptakan, kita dilahirkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat itu, tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beribadat, menyembah dan beribadat kepadaku, itu Ibnu Abbas menyatakan mengakui diri adalah hamba Allah. Hamba Allah, mengakui diri adalah hamba Allah, tunduk menurut kemahuan Allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa, namun kehendak Allah tetap berlaku juga. Maksudnya kita ni kena akui bahawa beribadat tu maksudnya tunduk, patuh kepada kemahuan Allah, sama ada apa? Sama ada sukarela ataupun paksa. Mau tak mau, tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup. Mau tak mau, kita hidup. Mula-mula kita start dengan apa? Baby. Kemudian besar sikit, jadi kanak-kanak, kan? Kemudian remaja. Kemudian tua, berumah tangga, matang berumah tangga. Kemudian tua, kan? Lepas itu mati. Boleh ke kita nak menahannya? Boleh ke? Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya upaya, kita tak ada kuasa. Ini menyedarkan kita bahawa kita mesti menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni diciptakan ada matlamatnya. Bukan macam itu. Ada matlamatnya apa? Matlamatnya mengabdikan diri, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ibadat ini ulama menggariskan diberikan kepada dua. Yang pertama, ibadat khusus kita yang kita lakukan. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah berjaya menyempurnakan solat maghrib berjemaah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima solat kita pada malam ini, memakbulkan doa kita, dan kita dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, semua sihat, kan? Alhamdulillah.
Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita, iaitu kita daripada dulu hari itu dah, daripada mula-mulanya wabak COVID-19 hari itu kan, kita dah doa supaya kita dihindari daripada terkena, kita dan keluarga kita dihindari daripada terkena wabak COVID-19. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ibadah khusus kita, alhamdulillah, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun beres dalam ibadat khusus ni, dan ibadat umum juga, seperti kerja kita kan, lepas tu pergaulan kita, kemasyarakatan kita, ekonomi kita, bagaimana kerja kita, ngajar umpamanya, kerana jika semua itu kita lakukan kerana Allah, ikhlas kerana Allah SWT, ia adalah diterima, adalah sebagai ibadah kita, amal soleh kita. Bagaimana kita berjual beli umpamanya, bagaimana kita melakukan kerja-kerja di pejabat, kalau ikhlas kerana Allah SWT, maka itu semua adalah termasuk dalam amal soleh. Jadi bagaimana kita mentadbir, mengurus, itu semua adalah ibadat umum yang kalau kita lakukan dengan ikhlas, ia juga merupakan ibadah, dan semuanya kita lakukan itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil pandangan daripada Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz, ulama dari Syria. Dia mentafsirkan tentang ayat ini, iaitu Allah mengkhabarkan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali diperintahkan bagi mereka untuk beribadat kepadanya sahaja tanpa menyekutukannya. Kemudian Allah balas atas amalan-amalan mereka. Maka barang siapa yang beramal baik, maka dibalas dengan syurga, dan barang siapa yang beramal dengan buruk, maka dibalas dengan neraka. Itu pandangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, yang saya maksudkan tadi iaitu ibadah kita. Saya tunjukkan grafik ini kepada rakan-rakan, ibu-ibu, adik-adik yang sedang menonton melalui Facebook Masjid Bandar Universiti. Kita ada slide sebenarnya yang apa nama tu, saya tak dapat memaparkannya, dan siapa-siapa yang tengok tak nampak kan, kerana slide kita, skrin kita besar di sebelah kanan ini. Jadi beribadah ni maksudnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau ibadah umum dan ibadah khusus. Di sini walau sesibuk mana pun kerja, tengok askar tu, dia solat juga tengah bertugas. Polis tu tengah buat roadblock umpamanya, pergi ke tepi tu solat dia. Ini adalah tanda dia telah beriman, dia telah meyakini bahawa kewujudan dia adalah untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Seterusnya kerja juga, aurat tutup, kerja dengan baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dia telah percaya, yakin bahawa kewujudan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan, menerangkan lagi bagaimanakah sikap orang yang benar-benar yakin, benar-benar ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, ini dia,
Mereka berkata lagi, apa dia? Kami dengar dan kami taat, dan kami pohonkan keampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah jualah tempat kembali. Ini dua perkataan untuk orang yang apa? Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengakui, menyedari, memahami bahawa kewujudan dia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia dua perkataan tu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara dua perkataan. Ciri dua perkataan yang sepatutnya, seharusnya ada pada kita. Alhamdulillah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya kita semua telah pun mempunyai ciri-ciri yang sebegini. Amin. Seterusnya, yang kelima, saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga, manakala balasan ke atas orang kafir lagi, derhaka, ialah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Orang mukmin syurga, orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang maksiat mungkar, yang tidak bertaubat, balasannya api neraka. Semua kita alhamdulillah telah pun yakin, sebenar-benar yakin. Jadi pada malam ini kita cuma untuk apa? Untuk mengulang kaji. Bagaimanakah keyakinan itu boleh ditambah lagi, kan? Insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Pada hari itu, iaitu pada hari kiamat, pada hari Yaumul Mahsyar ataupun di Yaumul Mahsyar nanti, sepuak masuk syurga dan sepuak lagi masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin bahawa yang mukmin dan yang kafir itu berbeza penyudahnya. Mukmin penyudahnya ke syurga, dan kafir lagi derhaka itu ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, antara saat dan ketikanya doa kita dimakbulkan adalah dalam majlis tazkirah, majlis ilmu. Kita mohon kepada Allah SWT pada malam ini agar kita diberi petunjuk dan hidayah untuk menjadi orang yang mukmin, yang benar-benar yakin, yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya, ayat lain yang menyatakan tentang yang baik itu balasannya, ataupun orang mukmin itu balasannya syurga, dan yang derhaka, yang kafir itu balasannya neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, yang betul, yang mantap keimanannya, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Al-Fussilat ayat 30 menyatakan tentang pendirian yang tetap teguh, Tuhan kami ialah Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara ciri-ciri orang yang bakal diganjari, diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kan? Jadi seterusnya saya masukkan sedikit grafik. Sebelah kiri itu tuan-tuan dan puan-puan, kan, digambarkan. Ini bukan syurga, ini suatu yang tidak dapat digambarkan oleh fikiran kita. Tidak gambarkan. Kalau orang cuba menggambarkan begini, itu bukan yang sebenar. Lebih indah lagi, lebih cantik lagi. Cuma ini untuk grafik, untuk santapan pada malam ini. Sebab saya masukkan antara pemandangan
menakjubkan di dunia ini, pemandangan yang menakjubkan di dunia ini. Tapi ini bukan sebenarnya bayangan ataupun gambaran syurga, kan? Cuma sebagai grafik. Yang sebelah kanan itu adalah gambaran di neraka. Gambaran di neraka juga untuk grafik, bukan sebenarnya begini. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang mukmin balasannya syurga, orang yang kafir dan dahaka balasannya neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua berazam, semua ingin masuk syurga, betul? Tapi pada malam ini, kita semua tak masuk syurga, termasuk yang bercakap, kan? Ingat boleh masuk syurga. Kenapa saya kata tak boleh? Sebab nak masuk syurga kena meninggal dulu, kena kiamat dulu, baru boleh masuk syurga. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mohon kepada Allah SWT agar kita termasuk dalam orang-orang yang diterima oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya untuk ke syurga Allah. Baik. Jadi kunci utamanya nak masuk syurga ni, orang mukmin yang pertama sekali, kita mestilah mengakhiri hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah. Itu yang paling utama sekali. Paling utama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar kita dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah suatu kita meninggal kelak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya paparkan sedikit grafik maklumat tentang syurga. Syurga ni ada 8. Ada 8. Iaitu yang tertinggi sekali adalah Firdaus. Bawah sikit Adnin. Bawah lagi Naim. Bawah lagi Al-Ma'wa. Bawah lagi Darussalam. Bawah lagi Darul Muqamah. Bawah lagi Al-Maqamul Amin. Bawah sekali Al-Khuldi. Ini ada 7 jenis, 7 lapis, 7 tingkat syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapakah orang-orang mukmin ini? InsyaAllah kita semua dah pun tahu, kan? Cuma nak ulang kaji je. Orang yang apa? Orang yang bersyukur. Orang yang pertama tadi saya sebut apa? Yang berjaya mengucap 2 kalimah syahadah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian orang yang bersabar, berjihad di jalan Allah, yang istiqamah dalam menginfakkan harta bendanya, menjaga anak yatim, beramal soleh. Semua itu tuan-tuan dan puan-puan telah pun arif. Jadi cuma kita istiqamah apa? Istiqamah untuk melakukan amal soleh. Apa saja amalan yang boleh membawa kepada kebaikan, membawa kita melayakkan diri kita untuk syurga Allah, kita kena lipat gandakan, kita kena banyakkan tuan-tuan dan puan-puan, kan? Jadi sebelah kanannya itu adalah neraka. Yang paling orang kata apa? Yang paling bawah sekali neraka, yang paling orang kata apa? Neraka yang paling dahsyat sekali adalah neraka Jahanam. Saya letak dia di bawah, kan? Neraka Jahanam. Ini untuk apa? Untuk orang kafir, untuk orang munafik yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, yang pengikut-pengikut syaitan dan yang tak sempat bertaubat. Dia nak meninggal tak sempat bertaubat. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Mari pada malam ini kita sama-sama berazam untuk menghindari kita keluarga kita menghindari daripada termasuk dalam golongan yang sebegini. Kemudian atas sikit Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. Yang dikatakan Hawiyah ni adalah yang paling ringan. Paling ringan pun, kan, itulah paling antara yang paling ringan, tapi masih tetap panas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar keluarga kita dilindungi, dijauhkan daripada azab api neraka, tuan-tuan dan puan. Baik. Kemudian seterusnya
Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian, semua kebaikan atas taufik hidayah Allah dan kejahatan atas keizinan Allah belaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, maka Allah mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih lagi dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran dan maksiat. Surah Asy-Syams ayat 7 hingga ayat 10. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, kullun nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya. Surah Al-Mudaththir ayat 38, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, kita mohon petunjuk agar kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus, sentiasa terhindar daripada maksiat dan mungkar. Kita kena mohon, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kerana kita berada dekat sini ni, kerana Allah menyembunyikan aib kita, menyembunyikan aib kita. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar kita sentiasa berada di dalam petunjuk Allah, di bawah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, agar berada di atas jalan yang lurus. Okay, seterusnya, yang ketujuh, saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelakanginya. Jadi di sini dikatakan bahawa kita kena yakin bahawa penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita yakin, laksana tak laksana itu perkara kedua. Yakin dulu bahawa hak penciptaan undang-undang itu adalah hak Allah, hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, dan undang-undang yang terbaik yang terbaik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Undang-undang ataupun syariat Islam adalah syariat atau undang-undang yang terbaik. Kerana apa? Ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sempurna, maka sudah tentulah undang-undangnya juga adalah satu yang sempurna. Kan? Jadi yang terbaik untuk siapa? Terbaik untuk seluruh manusia di dunia ini, daripada dulu sampailah hari kiamat. Kita kena yakin itu. Laksana tak laksana itu cerita kedua. Apa yang saya nak tekankan, kita yakin bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang terbaik, dan hak mencipta undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan apa jua perkara agama yang kamu berselisih padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Maksudnya, kalau apa-apa kita berselisih di dalam semua perkara dalam kehidupan kita, kita rujuk kepada Allah dan Rasul. Kita rujuk kepada pemutusnya, iaitu Allah, undang-undang Allah. Kita rujuk kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih."
Itulah yang wajib dipatuhi. Dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Maknanya kita kena hormat pada hukum Allah SWT. Kita kena sanjung. Dan jangan hormat dengan sanjung juga, kita kena usaha sehingga hukum Allah SWT tertegak. Usaha dari mana kita dari mana kita berada, ruang lingkup yang kita ada, kita usaha. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Allah SWT. Kerana itulah tugas kita. Tadi apa? Mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan selain daripada kita buat yang ibadah khusus, kita juga perlu juga untuk menegakkan hukum Allah SWT. Jadi hukum Allah SWT ni dalam Al-Quran dipanggil ataupun dipanggil syariat. Tujuan syariat Islam ataupun maqasid syariah ini adalah untuk menjaga apa? Untuk menjaga agama, untuk menjaga nyawa, untuk menjaga akal, untuk menjaga keturunan, dan untuk menjaga harta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita yakin bahawa Allah itu dengan sifat kesempurnaannya, tetapi kenapa manusia ada yang tidak yakin dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mempunyai sifat ataupun bersifat dengan kesempurnaannya, sudah tentulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala adalah sempurna. Dan jika Allah itu juga bersifat kebijaksanaan, maka undang-undang Allah adalah penuh kebijaksanaan dan sesuai dan boleh menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini. Yang lebih-lebih lagi di Malaysia ini, segala permasalahan yang bersangkut paut dengan pentadbiran, bersangkut paut dengan permasalahan hukum hakam, kalau kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan selesai segala masalah. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, yakin. Jadi kerja kita apa? Kerja kita mestilah berusaha, berikhtiar, berazam bahawa aku nak ambil bahagian dalam menegakkan hukum Allah. Baik, seterusnya saya mestilah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Nama-nama Allah iaitu Asmaul Husna, nama Allah yang baik. Hadis Allah mempunyai 99 nama, kurang 100. Sesiapa yang menghafaznya akan memasuki syurga. Allah itu ganjil, iaitu tunggal, dan menyukai yang ganjil. Riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang menghafaz Asmaul Husna, dia akan memasuki syurga, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Hafal, ingat, kemudian kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, baginyalah segala nama yang baik. Itu firman Allah tentang namanya. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha wad'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, iaitu nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan cari jalan tengah di antara keduanya itu. Surah Al-Isra ayat 110. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah Asma'ul Husna. Dan kita apa? Kita mestilah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Jadi pada malam ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama, siapa yang hafal sama-sama dengan saya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita melafazkan Asmaul Husna. Saya nak download ni, tapi saya punya downloader tu dah
Dia tak boleh download. Wallahu alam. Jadi kalau ada download boleh kita mainkan video tu. Cuma boleh ada gambar aje. Nampak tak? Nampak kan? Ya, nampak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'idhul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqid al-hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lawungan Asmaul Husna, tuan-tuan dan puan. Cubalah, cuba hafalnya. Saya dulu nak ceritanya, nak menghafal ni pun memang dengar lagu, tengok dia punya Asmaul Husna tu, tulisan tu tengok. Dengar lagu tengok. Bukannya sebulan tuan-tuan dan puan, berbulan-bulan baru boleh hafal ni kan. Banyak ni 99. Jadi boleh sebenarnya kan, sikit-sikit kan. Orang kata apa, kalau sikit-sikit lama-lama jadi bukit ya. Macam tu. Jadi boleh cuba. Dia kata udah karat, udah memori dah tak dah lemah. Tidak. Tuan-tuan dan puan, saya ulang lagi sekali. Saya rasa saya ada cerita. Seorang pengetua Mat Tahfiz di Cangkak Cermin tu, dia cerita dekat saya. Dia kata kalau tuan-tuan puan ngabarkan udah tua ni tak boleh ngapal kan. Sebab ada orang yang umurnya start ngapal umur 60. Ngafal Quran umur 60 tuan-tuan dan puan. Jadi bila dia khatam 63. 3 tahun dengan hafal Quran full time. Dia dah pencen. Bila pencen dapat semangat full time hafal Quran 3 tahun 5 tahun baru habis. 5 tahun baru habis.
ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, beberapa lama lepas itu meninggal dia. Tapi meninggalnya dalam keadaan dia berusaha, berazam menghafal Quran. Jadi kita kalau tak boleh dapat banyak, buatlah sikit-sikit. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Satu hari 2-3 ayat tak boleh. Besok kita sambung lagi. Ustaz kata dia, hari ni dapat 1 ataupun 2 ayat, kan, besok ulang balik, dah lupa, kata. Tak apa, ulang lagi, kan dapat pahala kalau kita banyakkan menyebut Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya menyeru kepada diri saya dan diri tuan-tuan agar kita teruskan beramal. Kalau boleh sehari sekali baca Asmaul Husna ni. Kalau tak boleh sekali sehari, seminggu sekali, kan, kita lafazkan, kita laungkan, kita alunkan Asmaul Husna ni agar ianya menjadi orang kata permainan bibir kita. Dalam kita, di samping kita berzikir yang lain-lain tu, kita zikirkan, kita alunkan Asmaul Husna. Banyak fadilatnya tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin dan percaya di hadapan saya ni dah maklum apakah fadilat, kelebihan kita membaca, menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa setakat itu perkongsian saya pada malam ini, dan saya harapkan ianya memberi kebaikan kepada kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi kalau ada apa yang nak dibuat sebagai penambahbaikan, boleh PM tepi. Bukan tepi sungguh, PM tepi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ballallahu minkum.